Ini saya rasa mungkin Kiai belajar dengan Ustaz Engku. Ustaz Engku kerap buat begini. Wahabi kata bid'ah berlaku dalam masalah dunia. Habis tu maksiat bid'ah kah? Bukan. Dia kata bid'ah berlaku dalam masalah dunia, artinya maslahah duniawiyah di situ okey. Wahabi kata innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa kamu ciptakan. Artinya Wahabi bertawasul dengan makhluk sebab perbuatan kamu itu makhluk. Bukan. Yang dia tak bagi makhluk itu adalah makhluk qaim bi nafsihi yuqaddas. Dia minta sesuatu kepada dia yang di luar kemampuan dia. Apa main bahasa pusing-pusing ambil takrif tu tampal dekat sini? Saya terus kepada beberapa isu yang saya dah tulis. Yang pertama sekali berkaitan dengan tauhid yang disebutkan oleh Kiai tadi tentang uluhiyah dan rububiyah. Saya rasa ini pertumbungan utama yang mesti kita selesaikan. Kiai bertanya, apakah Nabi mengajar uluhiyah sahaja tanpa mengajar rububiyah? Kalau kamu mencari perkataan, memang tak akan jumpa istilah ini dengan maksud itu dalam ilmu mengajarkan tauhid datang kemudian. Tetapi lihatlah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Allah ta'budu illallah, supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah. Jangan kamu syirikkan, ya ahlul kitab, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kita tidak menyembah melainkan Allah. Nabi tanya kepada sahabat, kam rabb tu'bad yaum, berapa banyak Tuhan disembah hari ini? 7, 1 di langit, 6 di bumi. Nabi kata, siapa yang kamu harapkan? Raghbatan wa rahbah. Dia kata di langit. Nanti kamu masuk Islam, kamu datang jumpa aku. Ini semua menunjukkan bahawa dia orang tak ada masalah dengan mengiktiraf kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, kalau buang jauh sedikit sudut bahasa, memang betul Nabi SAW tidak kata ke orang akuilah bahawa Allah tu wujud. Tak ada. Tak ada. Nak cari perkataan tak jumpa. Tetapi sebab Nabi diutuskan di tengah masyarakat yang ada orang namanya Allah, orang namanya Abdullah. Itu realiti. Sebab tu dia tak setuju apabila Nabi sebut Ar-Rahmanur Rahim. Mereka tak setuju, kata kami tak tahu, kami semua tahu Bismillah. Nama tu kami tak setuju, tapi Allah sendiri kami dah setuju dan tahu Allah Tuhan. Yang datang nak kata, nak tekankan juga, bukan. Nabi datang mengajarkan mereka bahawa kenal Tuhan. Ini mukabarah, menafikan hakikat. Satu. Yang kedua, tauhid kafir. Siapa yang kata mereka ini bertauhid? Kena faham, ini dalam konteks bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan, kita bukan bererti dia itu berada di atas keimanan. Bukan kita kata Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman. Tokoh-tokoh Wahabi yang sebut begitu juga bukan dia berkata orang itu beriman. Dia cuma nak mengatakan bahawa kamu kena jaga. Kena jaga. Walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab ini beriman bahawa Allah telah menciptakan, sekali mereka tetap sesat kerana mereka menyembah berhala. Itu poinnya, bukan mengagungkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mana ada Wahabi yang mengagungkan mereka? Konteks perkataan tu perlu dilihat. Yang ketiga, ini saya bimbang Kiai bila duduk lama dengan Ustaz Engku, Kiai belajar dengan Ustaz Engku kaedah untuk bermain-main pusing bahasa. Kiai kata Wahabi sendiri pun tak beriman bahawa mereka ini ada tauhid. Sebab iman pada Wahabi ada 3 perkara. Satu, iqrar. Yang kedua, nutq. Yang 3, amalan. Contohnya, iman dalam konteks ni bukan maksudnya iman yang hakiki. Itu bukan maksudnya. Bila berkata mereka beriman dengan tauhid rububiyah, artinya mereka percaya tauhid rububiyah. Jangan main bahasa, pusing bahasa. Itu maksudnya lain. Kamu pergi letak dalam konteks istilah iman yang sebenar. Mesti ada iqrar, mesti ada syahadah, mesti ada lakukan amalan. Bukan. Ini saya rasa mungkin Kiai belajar dengan Ustaz Engku. Ustaz Engku kerap buat begini. Wahabi kata bid'ah berlaku dalam masalah dunia. Habis tu maksiat bid'ah kah? Bukan. Dia kata bid'ah berlaku dalam masalah dunia, artinya maslahah duniawiyah di situ okey. Wahabi kata innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa kamu ciptakan. Artinya Wahabi bertawasul dengan makhluk sebab perbuatan kamu itu makhluk. Bukan. Yang dia tak bagi makhluk itu adalah makhluk qaim bi nafsihi yuqaddas. Dia minta sesuatu kepada dia yang di luar kemampuan dia. Apa main bahasa pusing-pusing ambil takrif tu tampal dekat sini? 2. Yang ketiga, ayat muhkamat. Ini menarik. Kiai kata tak ada pun salaf yang katakan ayat sifat terkeluar dari muhkamat. Tuan-tuan boleh buka buku Kiai tulis. Apabila beliau menakalkan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala mutasyabihat, tak ada satu pun pandangan salaf. Khattabi, siapa lagi? Datang kurun pertengahan di mana Hajar al-Asqalani, tak ada satu pun salaf. Salaf kata apa? Macam nak tahu salaf kata apa tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat? Buka Jarir At-Tabari. Dibahaskan dengan panjang lebar apa maksud wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
Ada yang kata maksudnya bila akan berakhir umat ini. Ada yang berkata artinya perkara-perkara gaib. Ada yang berkata artinya daqaiq, ilmu yang hanya Allah tahu. Ada yang kata ilmu yang Allah dan sebahagian alim ulama tahu juga. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Ada yang berhenti kat situ. Tapi carilah mana ulama salaf yang kata ayat-ayat ni bererti ayat sifat tidak diketahui maksudnya, hanya Allah tahu maksudnya. Tak ada. Buka buku kiai dan cek. Awal-awal datang daripada orang 400-500 hijrah. Saya tak ada masalah. Tapi nak kata dia sama dengan salaf, dia tak sama. Salaf tak maksudkan itu begitu. Salaf faham ada maksud daripada ayat-ayat mutasyabihat. Mereka menafikan tashbih, tapi bukan menafikan ada maksud daripada ayat itu. Seterusnya, isu seterusnya berkaitan katanya pembahagian tauhid, tak ada yang membahagikan tauhid kepada 3, masih lagi kepada permainan sama. Saya jawab sama je. Bahagi 3 pun tidak, bahagi sifat 20 pun tidak. Nak tengok konten, saya minta maaf, ada perkara dalam sifat 20 yang tak sama dengan salaf. Maksud kalam dasarnya samalah, dasarnya sama. Tapi bila kamu kata di bawah kaedah mukhalafatuhu lil hawadith, di bawah kaedah tu didatangkan kaedah ma la yakhlu minal hadith fahuwal hadith. Kaedah tu dibawakan oleh Asy'ariyah. Saya setuju, saya hormat, tak ada masalah. Ma la yakhlu minal hadith fahuwal hadith. Artinya apa? Ayat ini digunakan untuk menafikan Allah kalam dalam bentuk fi'liyah. Asy'ariyah buat tak apa, tapi ini tak sama dengan salaf. Salaf semua mengisbatkan Allah buat perbuatan. Innallaha yasma'u wa yara. Laqad sami'a alladhina qala laqad sami'a alqawla allati yujadiluka fi zawjiha. Nanti di akhirat Allah akan cakap dengan orang beriman. Ini semua sifat perbuatan. Ini akidah salaf. Tak apa Asy'ariyah tak sama, tapi janganlah tarik semua salaf letak dalam bakul kamu dan kamu sesatkan salaf sebenar. Itu yang ketiga. Seterusnya berkaitan dengan isu-isu seterusnya. Okey, ini saya nak sebut sikit tentang tadi Ustaz Engku ada ulas sedikit tentang Al-Baijuri, apa yang disebutkannya berkaitan dengan kesan dan juga sesuatu yang kesan sesuatu perbuatan. Saya nak kena cek balik sebab Ustaz Engku bila nakalkan, Ustaz Engku tak faham apa dia nakal. Al-Baijuri sebut dengan jelas ada 4 situasi. Sesiapa yang beriktikad annal asbab adiyah kanar was-sikin tu'thir fi musabbabatiha al-haqiqi fahuwa kafir bil ijma'. Siapa yang percaya bahawa pisau, api semua betul-betul memberi kesan, ada kuasa tabiat dia yang membakar, dia kafir. Kemudian dia kata au liquwatin khalaqaha Allahu fiha. Siapa yang percaya api ni semua ada kekuatan yang Allah bagi dekat dia. Allah bagi dekat dia. Kata Al-Baijuri, fa fi kufrihi qaulan wal asah annahu laisa bikafir. Untuk mengkafirkannya ada 2 pandangan dalam Asy'ariyah. Yang sahih tak kafir tapi fasik sahaja. Maksudnya ini bukan cerita pasal taksir, ini clear cut dalam situasi satu orang percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala bagi kuasa pada api untuk membakar, bagi kuasa pada ais untuk menjadi sejuk. Asy'ariyah ada 2 pandangan. Satu fasik, 2 kafir. Berapa banyak orang kita nak fasikkan dan kafirkan? Tak apa. Ini pada saya tak ada masalah. Ulama dahulu telah pun berlalu, telah pun menulis. Tapi kita yang datang kemudian, kita tak boleh ubah apa kata Al-Baijuri, apa kata Sanusi, apa kata Muhammad bin Abdul Wahab, apa kata Ibn Taymiyah. Tapi kita boleh ubah diri kita, sama ada nak tendang orang keluar daripada agama ataupun menerima semua ke dalam dakapan agama. Itu kita mampu. Tapi kita tak mampu merubah orang lain selain daripada kita.